Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 Efficient. Okey, selamat kembali ke sekolah PDPR selepas bercuti selama 2 minggu. Okey, cuti sekolah selama 2 minggu, kita sambung semula kelas PDPR kita. Yang mana kita perlu teruskan kelas ini sehingga cuti pertengahan penggal pada bulan Julai nanti. Okay, so juga harap awak masih lagi terus bersemangat untuk meneruskan PDPR, okay, untuk menimba ilmu, mencari ilmu, okay, supaya kita dapat mencapai kejayaan, okay, dalam semua subjek yang kita pelajari, okay, dan kita usahakan dengan apa cara, dengan apa jua cara sekalipun, okay, sama ada bersemuka ataupun PDPR, okay, ianya tidak akan menghalang kita untuk mencari ilmu, okay, menimba ilmu. Okay, kita carilah ilmu walaupun apa cara yang kita gunakan, okay, tapi kita dapat faham apa yang kita pelajari. Itu yang sepatutnya. Okay, kita jangan jadikan alasan, mencari alasan, okay, untuk berjaya, tapi kita mesti mencari peluang, okay, untuk mencapai kejayaan. Sebab melalui peluang, melalui usaha kita lah, okay, kita akan mencapai kejayaan dengan hati yang gembira, hati yang, okay, satu kepuasan, okay, kepada diri kita. Okey, so pada hari ini kita teruskan ke subtopik yang ketiga, okay, iaitu berkenaan dengan perluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British di negeri Sarawak. Okey, itu tajuk dia 5.3. Dan apa yang kita pelajari dalam subtajuk yang ketiga ini adalah standard pembelajarannya ialah dapat menghuraikan perluasan kuasa SBUB, okay, di negeri Sabah. Yang mana dalam subtopik ini awak semua mesti dapat menghuraikan. Kalau tak dapat, maknanya kita tak capailah kehendak pembelajaran kita dalam subtopik yang ketiga ini. Awak dapat menghuraikan perluasan kuasa SBUB. Bagaimana dia mula, apa yang dia buat, okay, dia punya kronologi dia, okay, sehingga dia dapat menguasai negeri Sabah. Dan yang kedua dapat menerangkan sikap kesediaan menerima perubahan yang membawa kebaikan. Okay, menerangkan sikap kesediaan. Adakah kita ni bila ada satu perubahan yang membawa kebaikan, adakah kita sedia berubah? So itu yang kita cuba pelajari dalam subtopik yang ketiga ini. Dan pada akhir pembelajaran ini nanti, awak semua diharapkan dapat menjelaskan kronologi. Apa itu kronologi? Penceritaan lah. Okay, penceritaan yang berdasarkan tarikh. Okay, berdasarkan step by step. Okay, mana mula-mula, yang kedua apa, yang ketiga, yang keempat, sampailah yang terakhir sekali, step yang terakhir sekali. Itu kita panggil sebagai kronologi. Okay, kalau disebut ceritakan, jelaskan secara kronologi, maksudnya awak kena ceritakan satu persatu. Jangan cerita tiba-tiba terus ending. Terus ending, lepas tu cerita awal tu last sekali. Apa yang berlaku awal tu last sekali. Itu tak ikut kronologi. Dia kalau ikut kronologi, kata jelaskan secara kronologi, awak kena ceritakan satu persatu daripada awal. Okay, yang first apa, step yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, sampailah kepada step yang terakhir. Okay, itu adalah secara kronologi. So itulah yang diharapkan awak dapat menjelaskan kronologi pertapakan SBUB di negeri Sabah. Okay, dan juga kita akan bincang jugalah sikap kesediaan menerima perubahan, yang mana perubahan itu membawa kebaikan kepada kita. So adakah kita sedia untuk berubah? Okay, itu yang kita akan bincang dalam subtajuk yang ketiga. Okay, dah ready semua? Dah ready? Boleh bersedia dengan buku teks, boleh awak kena ada buku teks bersama-sama sebab cikgu akan rujuk buku teks sebagai panduan. Okey, boleh gariskan nanti apa sisi penting yang cikgu akan highlightkan. Okey, boleh? Boleh cikgu mulakan? Boleh kita start untuk 5.3? Okey. Alright, so 5.3 semua rujuk pada 5.3 buku teks. Okey, kita lihat pada pengenalan dia.
Okey, sebelum kehadiran kuasa barat, di Sabah, pentadbiran di Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Yang kini kita dah bincang dalam 5.1. Kita dah bincang secara panjang lebar dalam 5.1 yang mana adanya di Sabah ni terbahagi kepada tiga sebenarnya. Tiga pentadbiran. Satu Kesultanan Brunei, satu lagi Kesultanan Sulu. Dan ada juga satu lagi kita panggil sebagai ketua-ketua bebas. Dia ada pentadbiran ketua bebas. Yang tidak memperakui pentadbiran Kesultanan Brunei ataupun Kesultanan Sulu. Dia nak mentadbir sendiri. Dia kata dia ada kekuatan untuk mentadbir sendiri. Itu kita panggil pentadbiran ketua-ketua bebas. Ini pun kita dah bincang dalam 5.1. Jika ada yang belum jelas, boleh rujuk balik kepada subtajuk 5.1. Kedudukan Sabah. Kedudukan Sabah yang strategik dan mempunyai potensi ekonomi yang besar. Kedudukan Sabah ni yang strategik, yang mana berada juga di tengah-tengah laluan perdagangan dan juga mempunyai potensi ekonomi yang besar juga. Ada hasil-hasil ekonomi yang boleh diketengahkan, yang boleh dijual. Menyebabkan Sabah menjadi perhatian pemodal-pemodal asing. Menjadi perhatian kepada pedagang ataupun pemodal-pemodal yang ingin melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sabah. Dengan strategi pajakan, pembelian dan perjanjian, akhirnya Sabah berjaya dikuasai oleh pemodal asing. So Sabah ni sebenarnya dia bukan dikuasai oleh tentera, bukan dikuasai oleh kerajaan Britain ataupun kerajaan kuasa-kuasa barat yang lain. Tapi dia dikuasai pada awal ni oleh syarikat-syarikat yang melaburkan modal mereka di negeri Sabah. Dan syarikat yang berjaya itu adalah dikenali sebagai syarikat Borneo Utara British. Tapi dia ada kaitan dengan British. Dia syarikat milik dimiliki oleh warga Britain, SBUB. Itu pada akhirnya. Itu pada pengenalan. Kemakmuran Sabah menarik modal asing. Dua faktor. Ada dua sebab. Dua faktor kenapa Sabah menjadi tarikan kepada pemodal-pemodal asing ataupun pemodal luar. Ialah yang pertama disebabkan oleh kedudukannya yang strategik, aku sebut tadi, dan juga kekayaan ekonomi. Itu sebab kenapa pelabur asing ni nak masuk ke negeri Sabah. Sebab Sabah ni bukan, kalau dia dapat Sabah, bukan satu kerugian, tapi membawa keuntungan kepada mereka. So kita lihat dia punya peta. Inilah peta. Sabah berada di tengah-tengah. Ini Sabah. Ini negeri Sabah. So dia satu berada di tengah-tengah laluan juga. Di tengah-tengah negara. Di Kepulauan Sulu, di Kepulauan Pahlawan, ke China, ke Semenanjung, ke Jawa, Betawi. So kedudukannya sangat strategik. Kedudukannya sangat strategik. So itu yang menarik pelabur-pelabur luar untuk melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sabah, selain daripada hasil-hasil ekonomi yang terdapat di negeri tersebut. Kita lihat yang pertama, kedudukan strategik. Kita minta seorang baca lah, sedap sikit. Kita minta seorang baca. Siapa Cikgu undi lah, cikgu undi. Kita buat undian. Boleh nampak spin kita lihat siapa yang kena. So yang kena dia kena baca lah. Cikgu akan spin. No Batrisha. Silakan baca yang pertama je, kotak yang pertama. Kenapa lah tadi? Yang kedudukan strategik yang warna hijau tu. Sabah berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Sabah juga berhampiran dengan laluan Pulau Pahlawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Itu yang pertama. Kedudukan strategik ni kerana dia berada di tengah-tengah laluan antara perdagangan China dengan Singapura. Dan juga Sabah berada juga di tengah-tengah laluan. Di tengah-tengah laluan maritim. Yang mana kapal-kapal yang nak berdagang ke China, ke Jepun akan melalui Sabah. Akan melalui Sabah. So mereka boleh singgah ke negeri
Sabah. Jadi bila melihat kepada ekonomi yang ada di Sabah, mereka dapat melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sabah. Bukan satu tempat yang jauh untuk pergi, tapi berada di tengah-tengah laluan juga, laluan perdagangan antara China dengan Singapura. Okey, kotak yang kedua. Kita minta individu yang kedua untuk baca. Senang sikit aku buat macam ni. Okey, Yao Xinyu. Okey, silakan Yao Xinyu. Ada Yao Xinyu? Ke dah keluar? Ada Yao Xinyu ada? Boleh bacakan? Sikit je, kotak yang kedua. Senyap je. Okey, tak apa. Kita minta bantu orang lain dulu. Nanti kita pulang semula kalau kena lagi sekali. Okey, kita pusing lagi. Okey, Auzai. Okey, silakan Auzai baca kotak yang kedua. Sabah penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New apa ni? New apa? Sebut je, tak apa. New Guinea. New Guinea. Okey. Dan Australia. Alright. Okay, thank you, Auzai. Sabah juga penting aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hinggalah ke New Guinea dan juga Australia. Itu kepentingan Sabah. Okey, yang ketiga. Satu lagi. Lihat. Auzai lagi. Okey, terpusing lagi. Siapa kena? Okey, Kuna Santi. Ada Kuna Santi? Siapa Kuna Santi? Okey, Kunalan eh? Okey, silakan. Senyap juga. Ada volunteer nak baca? Siapa volunteer nak baca yang ketiga? Pusing lah. Tak ada volunteer kita pusing. Okey, tak apa. Okey, Nik Afiq. Silakan Afiq. Okey. Pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Kapal boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun. Antara pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Okey, thank you. Terima kasih. Okey, itu yang ketiga, kedudukan strategik kerana pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan-pelabuhan semula jadi yang strategik. Okey, maknanya pelabuhan yang ada di Sabah ni dapat disinggahi oleh kapal-kapal pedagang bagi mengelakkan daripada tiupan angin monsun. Okey, antara pelabuhan utama termasuklah yang terletak di Teluk Gaya, di pantai timur Sabah. Okey, kita lihat, kalau kita lihat peta ni, Teluk Gaya ni di kawasan Teluk Gaya. Okey, di kawasan pantai barat pantai barat Sabah. Okey, itu adalah kedudukan yang strategik. Okey, kedudukan yang strategik. Okey, kita lihat yang kedua, sebab adalah disebabkan kekayaan ekonomi. Okey, disebabkan oleh kekayaan ekonomi. Okey, yang pertama, kotak yang pertama, cuba bacakan dulu lah. Okey, hasil-hasil ekonomi Sabah. Okey, hasil-hasil ekonomi Sabah terutamanya sarang burung. Okey, antara bahan yang ada yang di negeri Sabah ataupun hasil-hasil ekonomi yang terdapat di negeri Sabah seperti sarang burung, okey, sagu, rotan,
getah perca, gamat dan juga sirip ikan hiu. Itu antara hasil-hasil produk-produk ekonomi yang ada di negeri Sabah yang dapat memberikan keuntungan kepada pelabur-pelabur Eropah, pelabur-pelabur luar yang datang melaburkan pelaburan mereka. Okay, yang telah lama memasuki pasaran antarabangsa yang mendapat permintaan daripada negara-negara antarabangsa. Dan barang yang ini didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke Sabah. So, pedagang-pedagang tempatan menjualkan produk mereka ini kepada pedagang-pedagang asing yang datang berlabuh di negeri Sabah. Okay. Yang kedua, sarang burung. Kita lihat sarang burung. Apa kepentingan sarang burung? Okay, sarang burung mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran di China. Ini sarang burung walid, sarang burung layang-layang. So, dia punya sarang tu dibuat daripada air liu dia tu, yang mana menjadi ubat. Okay, menjadi ubat, menjadi minuman perubatan, herba, kepada masyarakat, terutamanya masyarakat di negara China. Dan keadaan ini menyebabkan pedagang-pedagang barat yang berminat mendapatkan barangan China menjadikan sarang burung sebagai barangan dagangan yang penting untuk dibawa ke China. Sebab mereka ketika itu banyak melakukan sistem barter. Okay, negara barat contohnya nakkan teh daripada China. So dia kena bawa sesuatu daripada luar yang China nak. Okay, contohnya sarang burung. So dia bagi sarang burung pada China, China bagi barang dia kepada pedagang-pedagang Eropah ataupun pedagang-pedagang barat. Itu cara dia. Okay. Macam sebelum ni kita bincang di Tanah Melayu, terdapatnya rempah-rempah ratus yang diperlukan. Ada biji timah yang diperlukan oleh China. So, ditukar barang itu dengan barang-barang yang dihasilkan oleh China seperti teh, tembika, kain sutera. Itu barang-barang yang terdapat di negara China. Okey. Yang ketiga, di kawasan dataran dan lembah pula, tanaman seperti indigo dan kapas. Ini pun hasil juga. Indigo dan kapas hidup subur. Ini terdapat juga di negeri Sabah. Hal ini membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan giatnya. Pertanian komersial, pertanian yang untuk dijual. Pertanian yang dibuat, yang dilakukan untuk hasilnya nanti dijual. Sebab itu kita panggil sebagai pertanian komersial. Dijalankan dengan giatnya oleh pelabur-pelabur luar di negara ataupun di negeri Sabah. Okey. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh Sabah menjadi perhatian dalam kalangan pemodal-pemodal asing. Mereka berusaha untuk meluaskan kuasa di negeri Sabah. Hal peluasan kuasa ini agak unik. Agak unik kerana berbeza daripada usaha kuasa luar yang meluaskan kuasa ke di negeri-negeri lain. Di negara kita. Usaha untuk meluaskan kuasa di Sabah ni dia lain sikit daripada yang berlaku di negeri-negeri lain. Kalau negeri lain tu lebih kepada kuasa British, kuasa ataupun sesebuah negara. Sebuah kerajaan, sebuah kuasa besar untuk menguasai suatu tempat. Tapi di Sabah ni dia lebih kepada pemodal-pemodal asing untuk melaburkan pelaburan mereka ke negeri Sabah. Jadi melalui pelaburan itu mereka dapat negeri Sabah. Melalui perjanjian, melalui pajakan tanah dan sebagainya. Akhirnya Sabah tu menjadi milik mereka. Itulah cerita yang berlaku di negeri Sabah. So ada dua sebab. Dua sebab kenapa menjadi tarikan. Satu, kedudukan strategik. Kena ingat. Yang kedua adalah disebabkan kekayaan ekonomi yang terdapat di negeri Sabah. Apa kekayaan yang ada? Ni seperti sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat, seri ikan hiu, ada indigo, ada kapas. Indigo tu apa indigo? Ada dalam kotak awak, ada kat bawah tu. Ada apa dia terangkan tentang indigo. Dia satu yang menghasilkan cat lah. Cat berwarna indigo. Ia tanaman yang mana boleh menghasilkan warna. Warna indigo. Habis kita kepada faktor kemakmuran Sabah yang telah menarik pelabur-pelabur ataupun pemodal-pemodal asing untuk melaburkan modal mereka ke negeri Sabah. Kita lihat yang seterusnya. Sabah sebelum penguasaan SBUB. Kita lihat dulu. Sebelum kita cerita tentang petapakan SBUB ni, kita lihat dulu bagaimana keadaan negeri Sabah sebelum SBUB datang. Sebelum petapakan dan peluasan SBUB di Sabah, dua kawasan telah pun dimiliki oleh British.
So sebelum SBUB datang ni, ada 2 tempat di Sabah telah dimiliki oleh kerajaan British, iaitu Pulau Balambangan dan juga Pulau Labuan. Itu telah menjadi kawasan dinaungi oleh British. Okey, apa itu Pulau Balambangan? Pada tahun 1763, Alexander Dalrymple yang membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu telah mengibarkan bendera British di Pulau Balambangan yang menandakan pulau tersebut menjadi milik British. Ini antara perjanjian seorang tokoh bernama Alexander Dalrymple dengan Kesultanan Sulu. Yang mana hasil perjanjian tersebut, Pulau Balambangan ini menjadi milik British. Okey, namun begitu penempatan British di sini menghadapi pelbagai masalah, termasuk serangan daripada Lanun. Tapi dia tak membawa apa-apa makna sebab kawasan itu tak strategik. Selalu diserang oleh musuh, terutamanya Lanun. Okey, dan British meninggalkan pulau ini pada bulan November 1805. Maknanya dah lama dah. Okey, dah lama pulau ini menjadi milik British, tapi British disebabkan kedudukannya tak strategik, selalu diserang oleh musuh, British terpaksa meninggalkan pulau ini pada November 1805. Okey, yang kedua adalah Pulau Labuan. Okey, James Brooke, ni James Brooke di Sarawak berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei, menyerahkan Labuan kepada pihak British. James Brooke berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Okey. Tapi Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British melalui perjanjian pada 18 Disember 1846 dan pihak British bertanggungjawab menumpaskan lanun di kawasan tersebut serta melindungi perdagangan. So James Brooke dilantik sebagai Gubernur yang pertama. So atas usaha James Brooke, Pulau Labuan ni diserahkan kepada pihak British, oleh Sultan Brunei. Dan James Brooke telah dilantik sebagai Gubernur yang pertama di Pulau Labuan. Pada tahun bermula 1846. Itulah cerita sebelum Sabah dikuasai oleh SBUB. Maknanya dah ada penempatan, tapi bukanlah seluruh negeri Sabah. Ada 2 pulau sahaja yang telah menjadi milik British sebelum kedatangan SBUB, iaitu Pulau Balambangan, satu lagi adalah Pulau Labuan. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Silakan kalau ada. Ada apa-apa nak tanya, silakan. Oh, Kuna ada mesej cikgu tadi. Sorry, Kuna, cikgu tak perasan ada mesej daripada awak tadi. Okey, tak apa. Nanti lepas ni cikgu bagi peluang pada awak untuk baca. Okey. Ada soalan? Tak ada Tak ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, cikgu harap awak faham tau. Jangan tak faham. Tak faham sila tanya. Okey. Kita belajar ni, adat kita belajar. Bila kita tak faham, kita tanya cikgu. Tanya guru yang mengajar. Itu fungsi cikgu. Kalau awak tak faham, awak diam je. Macam mana cikgu nak tahu awak tak faham? So, selain daripada melalui exam, cikgu nak tahu kefahaman awak. Dalam kelas ni, silalah tanya. Kalau ada apa-apa yang tak faham. Supaya bila kita dah habis belajar nanti, awak dapat memahami apa yang telah dipelajari dengan baik. Okey. So kita sambung. Petapakan Syarikat Borneo Utara British. Okey, petapakan Syarikat Borneo Utara British di negeri Sabah. Okey, bagaimana SBUB mula bertapak di negeri Sabah? Okey, ini yang kena awak fokus Awak kena fokus sebab cerita dia adalah berbentuk kronologi. Okey, siapa mula-mula, lepas tu diserahkan kepada siapa, lepas tu diserahkan kepada siapa, akhirnya barulah SBUB dapat. Okey, Sabah ni sepenuhnya. Ini awak kena faham. Cerita dia betul-betul. Okey, kedudukan strategik dan potensi kekayaan Sabah menarik perhatian pemodal asing. Tadi kita dah cerita. Okey, pemodal asing berminat untuk menguasai Sabah. Beberapa strategi digunakan oleh mereka untuk bertapak di negeri Sabah. Antara strategi yang digunakan adalah seperti menyewa. Okey, mereka menyewa. Okey, menyewa. Mereka memajak tanah daripada Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dan mereka mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Sebab apa dua? Sebab Sabah ni terbahagi pada dua. Sebelah pantai timur milik Kesultanan Sulu, sebelah pantai barat milik Kesultanan Brunei.
Perkembangan ini membawa perubahan ekonomi, sosial dan politik yang penting di negeri Sabah. Okey, kita lihat dia punya carta dia. Ini aku kena faham Kena faham betul-betul. Inilah yang selalu disoal peperiksaan. Jelaskan secara kronologi pertapakan SBUB di negeri Sabah. So ni lah aku kena cerita. Okey. So mula-mula sekali Sabah adalah milik Sultan Brunei. Sabah pada asalnya memang milik Sultan Brunei. Separuhan ni kita cerita di sebelah Kesultanan Brunei. Sebab dia ambil mula-mula ni di sebelah Kesultanan Brunei. Tanah di sebelah Kesultanan Brunei. Okey. So asalnya Sabah dimiliki oleh Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu. Okey. Kemudian yang kedua, yang kedua, Charles Lee Moses. Ingat nama ni. Charles Lee Moses. Menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Charles Lee Moses yang mula-mula datang dan dia sewa tanah daripada sewa Sabah ni daripada Sultan Brunei. Selama 10 tahun bermula 1865. Dia sewa. Kemudian dalam tempoh dia menyewa tu, Moses telah menjual haknya kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris. Dua pihak. Moses telah jual hak dia kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris dan menjadikan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Mula Charles Lee Moses mengusahakan Sabah. Dia sewa Sabah tu daripada Sultan Brunei. So dalam tempoh dia sewa tu, dia tak boleh nak majukan Sabah ataupun tak boleh nak meneruskan pelaburan mereka, pelaburan Riau. Dia telah jual hak dia kepada J.W. Torrey dan T.B. Harris untuk teruskan. Dan dua orang tokoh ini menjadikan Kimanis sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Itu yang ketiga. Itu step yang ketiga. Yang keempat. Tadi J.W. Torrey ni, T.B. Harris, dia pajak di sebelah pantai barat, di sebelah Sultan Brunei. Kemudian yang keempat ni, Alfred dan Edward Dan, ada dua beradik. Alfred dan Edward Dan telah memajak pantai timur Sabah. Tadi disewa. Yang sebelah pantai barat disewa. Di sebelah pantai timur ni, Alfred dan Edward Dan pula yang memajak. Kalau kita lukis gambar, kita lukis gambar negeri Sabah. Macam mana Sabah, negeri Sabah. Ya, tengok. Kalau kita lukis gambar negeri Sabah, ni secara spontan. Lebih kurang ni Sarawak. Bila Sabah ni dia terbahagi pada dua. Terbahagi pada dua. Sebelah ni pantai barat, ni barat. Ni timur. Yang sebelah sini milik Brunei. Yang sebelah sini adalah milik Sulu. So yang tadi tu, yang siapa nama ni? Charles Lee Moses. Charles Lee Moses. Dia sewa daripada Sultan Brunei di sebelah sini. Sabah di sebelah pantai barat. Kemudian dijual hak dia kepada J.W. Torrey dan juga T.B. Harris. Dijual kepada, masa ni serah kepada dua individu ni. Dalam tempoh pajakan 10 tahun tu. Dalam tempoh pajakan 10 tahun. Kemudian di pantai timur pula, ni sebelah sini, Edward dan Alfred, Alfred dan Edward Dan. Daripada Dan ni, dia pajak. Ni sewa. Ni sewa. Pajak daripada Sultan Sulu. Dia pajak daripada Sultan Sulu. Tanah di sebelah pantai timur negeri Sabah. Ni cerita dia, aku kena faham. So yang kelima, Baron Gustavus von Overbeck. Ni nama. Nama-nama
pelabur-pelabur okey, Baron Gustavus von Overbeck telah bekerjasama dengan Alfred dan Edward untuk memajukan Sabah. Kemudian datang pula Baron Overbeck ni, okey, Overbeck datang bersama-sama dengan Alfred ni untuk memajukan Sabah. Dia bersama-sama. Okey. Yang keenam, okey, Torre tadi Torre, J.W. Torre tadi menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck. So Torre yang sebelah pantai barat tadi, dia jual hak dia. Okey, dia telah jual hak dia kepada Overbeck. Jual hak dia kepada Overbeck. Dia jual hak dia kepada Overbeck. Okey, itu cerita dia. Yang ketujuh, okey, pada Julai 1881, Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional, okey, Provisional Association dan mendapat status piagam charter pada 1 November 1881. Dan pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British dan pihak SBUB berupaya memerintah Borneo Utara sehinggalah pada tahun 1942. Okey, so bila diserahkan, Torre ni serahkan kepada Overbeck, maksudnya keseluruhan negeri Sabah ni adalah ditakbir oleh ni geng ni. Oleh geng ni. Pada akhir nanti Overbeck pun dijual juga hak dia kepada Alfred dan Edward dan Alfred dan Edward lah yang telah menubuhkan syarikat Borneo Utara. Okey, Borneo Utara North Borneo Utara, okey, itu bukan Borneo Utara. Dan telah mendapat piagam daripada British. Okey, piagam British. Okey, di negeri Sabah. Okey, so dialah yang memerintah dan dia namakan syarikat ini sebagai syarikat, okey, syarikat Borneo Utara British. Okey, SBUB. Okey, itulah cerita bagaimana Sabah boleh jatuh ke tangan SBUB. Dan dia telah memerintah negeri Sabah sehinggalah 1942. Okey, sebelum Sabah diserang oleh Jepun. Okey, itulah cerita. Okey, boleh faham tak? So yang ni awak kena jelas. Mula-mula sekali, Sabah ni milik Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Pantai Barat Sultan Brunei, Pantai Timur Sultan Sulu. Kemudian Charles Lee Moses sewa, okey, daripada Sultan Brunei. Kemudian dijual kepada Torre dan Harris. Okey, Torre dan Harris. Okey, dan Alfred dan Edward pula dia pajak tanah daripada Sultan Sulu di pantai timur. Kemudian Overbeck datang bekerjasama dengan Alfred dan Edward Jen. Torre di sebelah pantai barat tadi dijual hak dia kepada Overbeck. Okey, dijual pada Overbeck, maknanya seluruh negeri Sabah, pantai barat dan pantai timur dikuasai ataupun ditakbir oleh Alfred dan Edward Jen tadi bersama dengan Overbeck. Pada Julai 1881, Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional dan pada 1888 dia telah menubuhkan Borneo Utara menjadi negeri di naungan British. Syarikat ni menjadi negeri ataupun syarikat di bawah naungan British dan SBUB ni telah mentadbir. Okay, telah mentadbir negeri Sabah sehinggalah 1942. Okey, seterusnya perluasan kuasa SBUB. Kita lihat bagaimana dia meluaskan kuasa. Okey, kedudukan syarikat Borneo Utara British sebagai sebuah syarikat berpiagam menjadi asas penting dalam usahanya meluaskan pengaruh dan kedudukan di Sabah. Piagam diraja memberikan kuasa kepada SBUB untuk memiliki Sabah. Okey, piagam diraja diterima oleh SBUB, diberikan oleh kerajaan British yang mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. So bila diberikan piagam oleh kerajaan British, syarikat SBUB ni telah bernaung di bawah kerajaan British. Dan dia menjadi wakil kepada kerajaan British di Sabah. Okay. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan perluasan kuasa British di negeri Sabah. Dengan
secara kasarnya kita lihat, bila SBUB diletakkan, piagam diletakkan di bawah kuasa British, seolah-olah Sabah ni adalah milik British secara umumnya. Tapi sebenarnya secara khususnya, dia bukannya milik British sepenuhnya. Dia masih lagi milik SBUB. Tapi SBUB dinaungi oleh British. Okey, syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah seperti berikut. Yang pertama, SBUB perlu menerima penasihat British. Okey, kalau sebelum ni, kalau di negeri-negeri Melayu contohnya, Sultan yang menerima penasihat. Tapi sekarang ni di Sabah, yang mentadbir Sabah adalah SBUB. Yang mentadbir Sabah adalah SBUB. So SBUB dia nak dapatkan perlindungan daripada British. Okay, nak dapatkan perlindungan daripada British. So dia kena dia kena menerima seorang penasihat daripada British. Yang kedua, SBUB perlu memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Sebab di Sabah ni ada penduduk dia sendiri yang pelbagai kaum, pelbagai etnik. So SBUB perlu memelihara segala adat resam, agama dan undang-undang penduduk-penduduk tempatan. Dan SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. SBUB mesti melantik seorang pegawai, seorang pegawai takbir daripada pegawai yang diakui oleh British, dan SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey. Dan dua matlamat utama SBUB ialah pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah dan melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Itu yang diamalkan di Sabah lah oleh SBUB. Dan melalui piagam ini, SBUB mempunyai kuasa untuk mentadbir Sabah. Sir Rutherford Alcott telah menjadi presiden pertama, manakala Alfred Dan dilantik sebagai pengarah urusan SBUB. Kuasa sebenar syarikat terletak di tangan kalangan pemodal-pemodal di London. Di Sabah pula, sistem birokrasi yang diterajui oleh Gubernur dibentuk bagi memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan. Dan Gubernur pertama di Sabah adalah William Hood Treacher. Okey, itu gambar dia. Okey, William Hood Treacher. Okey, dan kedudukan Sabah yang strategik dan potensi ekonominya menjadi faktor yang menarik kemasukan pelabur asing termasuklah SBUB. Okey, setelah bertapak dan memperoleh piagam diraja daripada British, SBUB bertindak meluaskan kuasanya di Sabah dan akhirnya meskipun demikian, peluasan kuasa itu menyebabkan kekayaan yang dimiliki oleh Sabah akhirnya dikuasai oleh pihak asing. Oleh itu, kestabilan negara amatlah penting bagi memastikan segala usaha inovasi dan kreativiti kita untuk memajukan ekonomi tidak dimanipulasi dan dieksploitasi oleh kuasa-kuasa asing. Jadi, pengajaran kepada kita lah. Macam kita kena jaga kestabilan negara kita. Bila kita dah stabil, kita dah makmur, dan kita mesti jaga supaya tidak dimanipulasi oleh kuasa-kuasa asing yang inginkan keuntungan yang terdapat di negara kita. So tugas kita lah untuk jaga negara kita daripada kuasa-kuasa tersebut. Okey, boleh faham apa yang kita bincang pada hari ini? So maksudnya Sabah dia bukan dikuasai oleh kerajaan British, tetapi dikuasai oleh syarikat Borneo Utara British. Yang mana syarikat Borneo Utara British dia mendapatkan piagam daripada kerajaan British untuk menjaga, untuk menaungi mereka sepanjang mentadbir negeri Sabah. Dan mereka dapatkan Sabah tu bermula dengan sewaan dan juga pajakan, dan akhirnya mereka telah menubuhkan syarikat yang besar dan menamakan dia sebagai SBUB. Okey. Ada soalan? Tanya. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Boleh faham tak? Tak ada ni boleh faham ke? Ataupun tak ada tak faham? Faham. Faham. Yang lain boleh faham tak? Cikgu nak nilai awak ni. Tan Ping Hong. Okey. Kita nak lihat kefahaman awak. Kita nak ada satu lagi aktiviti pada hari ini. Okey.
Cikgu akan sharekan satu link. Link kita panggil sebagai Jamboard. Okay, Jamboard. So, awak akan klik pada Jamboard tersebut. Okay, dan kita akan masuk ke dalam Jamboard dan ada aktiviti kat situ. Okay, cikgu akan bagikan awak kepada dua kumpulan. Kita ada sekarang ni berapa orang Uh, 11 orang. Okay, di talian sekarang kita ada 11 orang. So, cikgu akan bagi awak kepada dua kumpulan. Dan cikgu harap 11 orang ni semua masuk Jamboard Semua masuk Jamboard. Cuba masuk. Cikgu nak tengok siapa yang ada masalah untuk masuk ke Jamboard. Okay, sekejap cikgu sharekan link dia. Okay, cikgu sharekan link dia pada ruangan chat. Nanti awak klik pada ruangan chat ni. Okay, dan masuk pada Jamboard. Okay, cikgu dah share link tersebut. Okay, cuba klik pada link tersebut. Okay, dah ada seorang masuk. Sekejap, cikgu share dia punya paparan. Okay, ni. Okay, ada 2 orang dah masuk. Ada masalah? Siapa ada masalah nak masuk? Keluar. Cikgu tu dia app kena download ke apa? Apa dia? Dia app kena download lah. Kena download. Boleh tak? Ya. Okay, cuba download. Ataupun boleh tak buka direct dia masuk ke web browser ke apa ke? Download sekejap. Kalau yang belum download sekejap lah. Sekejap je tu. Dia ringan je. Apps ni app yang ringan je. Sekarang dah ada 1, 2, 3, 4 orang 4 orang yang dah join. Yang lain kita ada 11 orang 11 orang. Yang lain tolong mohon join sekali. Kita buat aktiviti sikit. Yemiko dah ada, Tan Ping Hong dah ada. Auzai dah masuk. Patricia dah ada, Sabrina dah ada. Ada 5 orang lagi. Kalau boleh 10 orang, 11 orang tadi semua masuk. Okey. Semalam cikgu cuba buat di 3G. Ramai yang tak boleh masuk. Tapi tak tahu tak boleh masuk ke ataupun tak nak join. So cikgu harap 3E ramai yang join lah. Ni antara aktiviti lah. Kalau kat kelas kita boleh buat aktiviti dalam kelas. Okay. So di online pun kita boleh buat aktiviti juga secara online. Cikgu dah nak share dah cikgu. Boleh. Okay, yang ada lain siapa lagi ada ni? Bersama dengan cikgu kita ada ramai lagi. Lim Si Ying ada, Lim Si Ying. Join yang Lim Si Ying, Janani. Kalau belum ada apps boleh download download app je melalui Google Apps. Kita ada siapa lagi ni? Tong Zingling dah join belum? Tong Zingling, Whistle Jiva. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bagus lah kelas ni. Semua ada nama. Semua gunakan akaun MOE. Bagus. Okay, bagus. Awak telah membantu sekolah menaikkan peratus keaktifan akaun MOE DL. Barulah tak membazir. Tu satu keistimewaan awak dapat akaun tu sebenarnya MOE tu satu akaun yang kita panggil VIP. VIP untuk pelajar-pelajar dan guru di bawah KPM. Kita panggil akaun G-Suite. Kalau kat luar tu kena bayar tau. Tapi kita dapat secara percuma. Diberikan oleh kerajaan. Jadi manfaatkan akaun tersebut. Kita dah ada 9, 8 orang. Okay. Dah ada ni. Okay. Afiq dah masuk. Ada 2. Ada hippo seorang Ni mas hippo. Okay. Kita lihat siapa dah masuk. Okay. So cikgu bagikan kumpulan So sekarang ni kita lihat pada skrin. Okay. Lihat pada skrin Jamboard masing-masing. Okay. Kat situ ada frame Ada frame. Ni frame yang awak nampak sekarang adalah frame yang pertama. Okay, ada satu lagi frame. Cikgu dah wujudkan frame yang kedua. Benda yang sama juga. Okay, benda yang sama. Okay, tapi kumpulan yang kedua.
So maksudnya kau akan bagi awak kepada dua kumpulan. Satu kumpulan dia akan gunakan frame yang pertama. Satu kumpulan lagi dia akan pergi pada frame yang kedua dan isi dalam kotak dalam frame yang kedua. Boleh faham Okey, untuk yang pertama, okey. Untuk kumpulan yang pertama sekarang kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 orang. Cikgu akan bagi 4 4 orang. Okey, kumpulan yang pertama Lim Si Ying. Okey, ingat Lim Si Ying. Okey, No Batrisha. Okey. No Sabrina dan Tan Ping Hong. Okey, tu ahli kumpulan yang pertama dia akan gunakan frame yang pertama. Jangan conteng mengarut Jangan conteng yang mengarut. Nah, siapa dah conteng dia, refresh balik. Tu dah hilang kronologi aku buat kat atas tu. Okey. Kumpulan yang kedua Yemiko. Okey, kumpulan yang kedua Yemiko. Hippo tadi, Hippo yang tak ada nama. Siapa? Afiq dan juga Auzai. Okey, Afiq, Auzai, Hippo dan Yemiko untuk kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang kedua awak slide pada slide yang kedua slide yang kedua. Okey, apa yang perlu awak buat? Okey, kat sini cikgu dah bagikan kronologi Kronologi. Okey, kronologi petapakan SBUB di negeri Sabah. Tak, cikgu tulis balik. Apa yang padam ni? Okey. Sekejap. Kronologi. Okey, petapakan SBUB di negeri Sabah. Okey, so apa yang perlu buat? Okey, kita dah bincang tadi step by step kronologi dia. Siapa mula-mula sekali, lepas tu siapa. Okey. Tugas awak masukkan maklumat-maklumat tersebut dalam kotak yang disediakan. Ikut anak panah. Okey, ikut anak panah. Okey, dan awak kena ikut anak panah di sini bukan anak panah di buku, anak panah di skrin ni. Dia lain sikit daripada buku. So tengok betul-betul anak panah tu dia start daripada mana sampai mana. Okey, dan awak boleh gunakan kotak ataupun kita panggil text box. Okey, kat bawah tu ada senarai. Okey, awak boleh pakaikan, jangan show kan awak pakai sticky note sticky note. Okey, gunakan sticky note. Dan sticky note yang tak boleh awak gunakan adalah sticky note berwarna biru. Warna biru cikgu punya. Ni sticky note cikgu berwarna biru. Okey, cara dia tulis. Okey, contohnya awak nak tulis jawapan awak nak tulis jawapan. Tengok dulu cikgu buat. Okey, awak nak tulis jawapan, awak mulakan dengan nama awak dulu. Contoh cikgu ambil Auzai. Okey, awak tuliskan nama awak. Okey. Klik. Tuliskan Auzai. Okey. Lepas tu titik 2. Okey, lepas tu baru tulis jawapan dekat bawah. Okey, Auzai baru tulis jawapan awak. Okey, tulis. Contohnya Sultan Brunei. Okey, lepas tu simpan. Okey. Contoh you buat. Okey, lepas tu baru tarik. Okey, tarik ke kotak yang bawah. Macam tu. Okey. So awak bagi tugas Siapa nak buat kotak yang pertama, siapa nak buat kotak yang kedua. Pastikan ada nama dia ke atas. Okey, ada nama dia ke atas. So cikgu tu boleh tahu yang kotak ni Auzai yang buat. So cikgu boleh tahu siapa yang terlibat, siapa yang diam je. Boleh faham Okey, so boleh buat. Cikgu padam balik kotak yang ni. Okey, boleh mulakan sekarang. Okey, boleh mulakan sekarang. Kumpulan 1 dan kumpulan yang kedua. Cikgu dah sebutkan nama tadi. Kumpulan yang pertama tadi. Lim Si Ying, Sabrina, Tan Ping Hong dan Batrisha. Yang kedua, Yemiko, Hippo, Ni Afiq dan Muhammad Auzai. Okey, untuk kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua pakai slide yang kedua. Okey, kumpulan ni. Okey, jap kita tulis nama kumpulan yang pertama. Okey, sambil awak buat sambil awak buat, cikgu tuliskan nama supaya cikgu tahu siapa kumpulan yang pertama. Okey, silakan teruskan buat. Gunakan sticky note. Okey, gunakan sticky note.
Okay, boleh cuba jawab sekarang. Tulis nama awak kat atas. Edit balik tulis nama. Siapa yang warna oren ni? Yang kumpulan 2. Kumpulan 2 tuliskan nama awak. Starting dengan nama, lepas tu baru jawapan. Okay, starting dengan nama bila awak nak start tulis tu, tulis nama awak dulu, titik 2, lepas tu jawapan. Dia guna macam tu. Okay, bagus. Saya tahu lah, ni Afiq punya. Okay, kumpulan 1 boleh teruskan Kumpulan 1, okay dah start, tengok dah start. Okay, boleh besarkan sikit supaya kotak tu besar. Besarkan sikit kotak supaya tulisan tu lebih besar, okay. Boleh bagi-bagi tugas boleh bagi-bagi tugas. Siapa yang buat kotak yang pertama, kotak yang kedua. Boleh tengok. Kalau kawan buat dah buat kotak yang kedua, buat kotak yang pertama. Ada 4 orang ada 4 orang kat situ, kotak ada 8 tau. So boleh buat 2 seorang lah. Maknanya 1 pelajar 2 kotak ambil. Okey, yang lain boleh terlibat. Tan Pi Hong, siapa lagi ni? Lim Sing. Boleh terlibat. Yang bina ni Sabrina Okey. Okey, pelajar-pelajar lain boleh terlibat pelajar lain. Yang masuk ni Yemiko, boleh terlibat sama, cari jawapan. Tengok kawan awak dah buat yang mana, awak pun ambil 1 kotak. Boleh bincang-bincang. Boleh on mic boleh, ataupun nak tulis arahan dekat kumpulan tu pun boleh. Pandai-pandai lah nak bincang macam mana. Kalau sempat kita buat sesi pembentangan. Kalau sempat kita buat sesi pembentangan. Lantik seorang pembentang. Lantik ketua, lantik pembentang. Cepat. Nama-nama yang awak letak tu, awak tampal pada sticky note pada board ni, itu bukti tau. Evidence yang awak telah menyertai aktiviti dalam kelas. Itu menjadi guide pada cikgu nak berikan markah PBD pada awak. Okay. Selain daripada soalan-soalan yang cikgu bagi pada tutorial, ini merupakan bonus bonus untuk menaikkan lagi markah PBD awak ke TP yang tertinggi. Okay, TP yang tertinggi. Okay, Yemiko. Apa lagi? Tan Pin Hong. Yemi dah tulis lah. Okay, Yemi dah ada. Yemi tulis sama dengan Auzai ni. Cuba Yemi ambil kotak yang lain. Ambil kotak yang kedua ke, ketiga ke. Okay, boleh edit balik. Lepas tu isi pada kotak yang lain. Auzai dah tulis. Sultan Brunei, Auzai dah tulis. Okay, Yemi boleh ambil maklumat yang lain. Step yang lain. Okay, kotak yang pertama dah. Okay, siapa lagi kumpulan yang pertama ni? Sabrina, Batrisha, apa lagi tadi? Tan Pin Hong. Tan Pin Hong dengan Lim Si Ying. Tolong isi. Tulis nama. Siapa tu? Lim Si Ying ke Sabrina? Sabrina juga tulis Tan Pin Hong mana? Tan Pin Hong. Cikgu nak pelibatan daripada yang lain ni.
Kumpulan yang kedua kita ada tadi Afiq, kita ada Auzai, Yemi, seorang lagi Hippo tadi. Hippo siapa nama? Ferret pula. Bukan Hippo lah, jadi Ferret. Okay, boleh masukkan jawapan-jawapan awak. Cikgu. Yep. Seorang buat satu kotak ke apa? Kalau awak ada 4 orang tadi, kotak ada 8 kan? So satu orang 2 kotak. Oh, okey. Alright. Afiq, Yemi boleh cari satu lagi kotak. Boleh isi satu lagi kotak. Ambil kotak yang last ke? Cikgu nak ni, Ferret tadi ni. Siapa ni? Anonymous Ferret. Dia tak ada nama. Lim Si Ying. Untuk kumpulan yang pertama, Lim Si Ying. Ping Hong ada. Okay, Ping Hong dah tulis. Okay, dah tulis 2 jawapan. Sabrina dah ada 2 jawapan. Bertisha pun ada 2. Tinggal Lim Si Ying je. Lim Si Ying. Tengok. Ada 2 kotak yang kosong. Tengok kotak mana. Kotak yang ketiga dengan kotak yang ketujuh. Cari jawapan dia. Cari jawapan dalam buku teks. Lepas tu type jawapan tu. Tampal kat sini. Susah nak besarkan benda tu. Awak klik pada kotak tu. Lepas tu gunakan jari. Besarkan. Boleh tak? Klik sekali pada kotak. Nak besarkan tu boleh tapi nanti terlanggar kotak lain pula yang gerak nanti. Oh, dia apa? Macam sikit nak buat. Di kotak bawah tu Yang kat tengah ni. Tak apa, awak tampal je situ. Tampal awak besarkan tempat lain dulu. Lepas tu awak bawa ke tengah tu. Macam tu. Macam ni je lah biar macam tu. Kan? Tak payah ke? Boleh. Okay. Kumpulan yang kedua baru 3 kotak diisi. Mana geng-geng lain ni? Siapa lagi ni? Afiq dengan Auzai je. Yemi. Yemi dah padam balik. Okay. Yemi tulis balik Yemi. Dengan Ferret ni. Ferret. Dah keluar Ferret. So tinggal 3 orang je. Yang ni nak terus buat semua ke nak tunggu yang lain buat dulu? Buat je lah Afiq. Nak tunggu lain takut Yemi nak isi satu. Awak cakap Yemi isi kotak yang ke-8. Awak ketua. Yemi ambil 7-8. Yemi dah tu ya. Okay, Yemi dah ada satu. Okay, awak tinggal 2 kotak lah untuk Yemi. Tinggal 2 kotak untuk Yemi. Okay. Tinggal Lim Si Ying. Kumpulan yang pertama tinggal Lim Si Ying yang belum isi. Afiq dengan Yemi ni ada jawapan yang sama Yemi satu lagi Yemi. Satu kotak lagi. Dah keluar Yemi. Ada Yemi. Yemi ko satu kotak lagi. Satu pelajar 2 kotak. Kumpulan 1 tinggal 1 kotak lagi. Kotak yang ke-7. Siying. Lim Siying satu lagi kotak. Ambil kotak yang ke-7. Auzai boleh ambil satu lagi kotak je Auzai. Ambil kotak yang kedua. Sebab awak 3 orang je. Ambil satu lagi kotak.
Ada 3 kotak lagi kumpulan 2. Kumpulan yang pertama. Okey, kumpulan yang pertama dan yang dah siap. Okey, kita tunggu kumpulan yang kedua siap dulu. Jaga bagi masa 2 minit, 2 minit untuk penuhkan. Tak apa Jamie, cikgu tolong awak bawa ke bawah. Okey. Kumpulan kedua tinggal 2 kotak lagi. Kotak yang pertama, kotak yang kedua dan kotak yang ketiga. Ambil siapa seorang satu. Bawa 3 orang je. Yang seorang lagi dah keluar dah. Siapa nama dia? Yang tanpa nama tu. Wisal masuk Wisal. Wisal ada. Tadi Wisal yang masuk Okey, kumpulan yang pertama sabar menunggu. Kumpulan yang kedua untuk siapkan. Okey, satu lagi tinggal. Okey, siapa seorang lagi? Satu lagi untuk kumpulan yang kedua. Afiq dah 3. Auza'i boleh? Auza'i ke Yaimi? Satu lagi? Ke Afiq juga? Tak apalah. Isikan je. Kita nak ke sesi tutorial pula. Okey, jap. Jaga besarkan lah. Bantu awak. Okey, dah settle. Okey, dah settle untuk kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua. Okey. Okey, yang kumpulan yang pertama dah conteng macam-macam lah. Hai, hello. Okey, kita lihat jawapan dia. Kita untuk kumpulan yang pertama, kumpulan Batrisha, Lim Si Ying, Sabrina, Tan Ping Hong. Kita lihat kotak yang pertama Sultan Brunei, ke betul. Kotak yang kedua Sabrina kata Charles Lee Moses sewa Sabah daripada Sultan Brunei. Okey. Kotak yang ketiga Moses jual haknya kepada JW Torre dan TB Harris. Okey, betul. Kotak yang keempat Alfred dan adiknya Edward Dan memajak tanah daripada Sabah. Okey. Kotak yang kelima kotak yang keempat macam terbalik ni. Tengok anak panah kumpulan yang pertama. Susun balik. Cuba tengok anak panah tu. Okey. Tengok anak panah. Mana dulu? Torre jual haknya kepada Warren Robert kan? Okey. Susun balik. Kumpulan yang kedua pun sama. Cek balik. Kumpulan yang kedua kita lihat. Sultan Brunei. Okey. Lepas tu Charles Lee Moses. Betul. Kotak yang ketiga. Ibu tanda pen merah lah. Senang sikit. Kotak yang pertama. Okey, betul. Kotak yang kedua betul. Kotak yang ketiga. Okey, betul. Kotak yang keempat. Kotak yang kelima. Kotak yang keenam. Okey, ni pun macam terbalik. Okey, kumpulan yang kedua. Tengok. Kotak 4, 5, 6 macam terbalik. Tengok anak panah Tengok anak panah.
Cikgu cuba ubah sikit anak panah daripada buku teks supaya nak lihat awak fokus tak kepada anak panah tersebut. Okey, cuba susun balik. Susun balik kumpulan yang kedua. Kita lihat kumpulan yang pertama tadi. Okey, yang pertama tadi betul. Okey, yang kedua betul. Yang ketiga betul. Okey, yang keempat betul. Yang kelima. Okey, lepas tu Tori jual kepada orang Abu Bek. Okey. Alright. Okey, semua betul. Kumpulan yang pertama baik. Sekejap. B pula. Okey, kumpulan yang pertama baik. Okey. Bagi bintang sikit. Okey. Kumpulan yang kedua dilihat balik. Dia susun balik. Kena keluar dah kumpulan yang kedua. Cuba susun balik. Okey, nombor 7 ni betul. Nombor 8 betul. Ni yang tengah-tengah je ya. Cuba susun balik. Okey, tengok yang keempat. Alright, betul. Yang kelima betul. Yang keenam betul. 7 betul. 8 betul. Okey, pun sama. Baik. Okey, itulah. Okey, itu adalah berkaitan dengan kronologi pertapakan SBUB di negeri Sabah. So, korang boleh ingat lah dia punya step by step ni. Kalau ada soalan berkaitan dengan kronologi tersebut, awak boleh jawab dengan betul. Dengan betul. Bergantung, tengok lihat kalau soalan itu soalan esei, buat dalam bentuk esei. Okay, dengan menambahkan penanda wacana pada setiap permulaan ayat. Okay, so dua perkara ni, dua tugasan awak ni cikgu akan save dia. Nampak? Okay, cikgu akan save dia dalam PDF dan cikgu akan share pada Telegram. Itu adalah aktiviti awak untuk salin semua sekali ni dalam buku. Okay, sebagai tugasan tutorial pada hari ini. Boleh? Boleh faham tak? Okay, so tugasan kita pada hari ini, cikgu akan savekan dia dalam PDF, cikgu akan share di Telegram. Awak salin semula dalam buku. Okay, jadikan dia dalam bentuk esei. Okay, dalam bentuk esei. Cikgu akan bagi soalan di Telegram. Baca soalan. Kan awak susun ini dalam bentuk esei dalam buku latihan. Boleh faham? Boleh faham arahan cikgu? Semua seronok di Jamboard lagi. Okey. Semua kembali ke Google Meet. Okey, kembali ke Google Meet. Okey. Jadi untuk hari ini kita dah jelas. Okay, kita dah jelas bagaimana SBUB masuk ke negeri Sabah. Disebabkan dua perkara. Sebab apa dia berminat? Disebabkan dua perkara. Satu disebabkan oleh kedudukan yang strategik negeri Sabah. Dan kedua disebabkan oleh faktor ekonomi. Okay, kepentingan ekonomi yang ada di negeri Sabah telah menarik pelabur-pelabur asing untuk bertapak di negeri Sabah. Termasuklah SBUB. Dan akhirnya SBUB dapat mentadbir negeri Sabah dengan dinaungi oleh kerajaan British melalui piagam diraja British. Okay, so itu yang kita bincang dalam 5.3 pada hari ini. Dan jika orang boleh faham dengan baik dan cikgu akan bagi tugasan di Telegram selepas ini untuk sesi tutorial. Okay, boleh Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita sambung di tutorial. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Bye-bye.